Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk episod kali ni saya nak kongsi pengalaman sikit tentang pengalaman guna kamera Nikon Z6 II ni dalam masa seminggu ni lah. So apa yang saya boleh katakan, kamera ni untuk kerja-kerja macam saya ni kan, sesuai lah. Yang paling saya suka bukan sebab Sony lah, bukan sebab Sony ataupun Nikon ataupun Canon atau apa, sebab dia mirrorless lah. Mirrorless ni tak kira brand lah, dia ringan ni, jadi kita nak bawa peralatan fotografi hari-hari ke sana sini tu dia tak membebankan sangat lah. Macam saya memang saya selalu bawa, kalau tak ada assignment pun saya bawa juga, pasal kadang-kadang ada je benda-benda menarik yang kita akan, yang boleh rakam kan. So benda ni memang saya sentiasa bawa lah. Lagi satu yang paling saya suka tentang mirrorless ni, tak kira model pun, dia ada mode silent shutter ni. Pasal mirrorless ni dia tak ada cermin, memang dia senyap lah kan. Kalau ada bunyi pun bunyi yang memang jarang, tak berapa dengar sangat lah. Bunyi apa, shutter, bukan shutter apa, lift masa untuk aperture terbuka tutup, itu saja. Dia tak ada shutter mechanical yang buka tu kan. Dia punya lift untuk aperture yang kecil besar tu lah, yang tu je. Tapi tak dengar sangat. Dan benda tu bagus sebenarnya, terutama lagi keadaan sekarang ni kan. Keadaan sekarang ni banyak departmen, jabatan ke kementerian atau agensi swasta yang buat meeting secara online ni kan. Kadang-kadang bila meeting secara online ni, dia memerlukan jurufoto juga untuk rakamkan dia punya aktiviti tu. Macam government pun ada buat juga meeting perniagaan antarabangsa yang secara online, secara maya ni kan, di mana ada jurufoto macam boleh, kalau tak silap tahun lepas ke ada APEC, bukan APEC apa, lebih kurang macam tu lah, APEC ke tu apa benda yang dekat NAM, Non-Aligned Movement tu, dia buat secara maya kan. Dan benda tu kita jadi tuan rumah. Dan kalau ada kamera jenis silent shutter ni, dia memang membantu sangat lah. Kita boleh pergi dekat-dekat dengan pemimpin yang sedang berucap tu, ataupun dengan meja tu kan. So bunyi shutter tu tak masuk dalam mic tu, dia memang senyap, memang hampir tak dengar bunyi lah. Bila orang bercakap, kita shoot memang tak dengar bunyi kan. Lagi satu, macam semalam saya ada shoot gambar di office Pentarama ni, macam artis jabatan kan. Dia ada buat persembahan tarian, menyanyi apa semua kan. Saya try dia punya focus tracking ni maksudnya, bila kita dah lock subjek tu yang bergerak tu, kita dah lock subjek tu dekat situ. So bila subjek tu bergerak ke kiri kanan, dia akan follow fokus tu. So benda tu memudahkan lah. Dan agak cepat lah, walaupun bukan 100% dia boleh capture, tapi memang pada kebanyakan masa memang dia boleh tracking subjek tu. Lagi satu, eye detector ni memang sangat membantu lah masa dia orang tengah, kalau orang tu tengah berjalan tak masalah. Ni subjek yang sedang menari tau, menyanyi dan menari, dia boleh fokus tracking dekat mata tu. So memang sangat membantu lah. Dan nak kata 100% sharp pun tak, nak kata 100% dia boleh ikut tak juga, tapi kebanyakan masa memang kita boleh dapatkan waktu sharp lah. Dia bergerak sini-sini, dia melompat apa semua, fokus tracking tu cepat lah. Dan benda tu sangat membantu lah. Lagi satu, high ISO. Macam high ISO ni, macam shoot yang persembahan tu kan, persembahan artis jabatan tu, biasalah dalam studio guna lighting studio yang untuk persembahan live tu kan. Saya guna ISO dalam 5000, shutter dalam 500. Pasal lighting tak kuat sangat, ISO 5000. Dan kalau kita tengok hasil tu, gambar tu macam kita guna ISO 400, 500 macam tu lah. So kalau nak blow up besar pun tak masalah lah. Tapi kebanyakan buku-buku kalau terbitan jabatan, dia tak adalah nak besar mana pun nak buat kan. Mungkin 8x12 macam tu je. So lebih daripada memadai lah. So antara kelebihan mirrorless kan, tak semestinya Nikon lah, yang sekarang ni saya guna Nikon Z6 II ni kan. Silent shutter tu sangat-sangat membantu lah. Untuk utamanya macam saya beritahu dia lah, sekarang ni banyak live Zoom, Google Meet apa semua kan. Kadang-kadang kita kena ambil gambar bos dalam jarak dekat kan, untuk dapatkan dia dengan kamera ataupun dengan backdrop kan, ataupun nak ambil wide shot, kita kena pergi dekat. Bila kita pergi dekat, kita nak ambil banyak kali gambar pun tak risau, pasal memang tak dengar bunyi kan. Bila dia bercakap, lagilah tak dengar kan. So benda tu kita pun bukanlah dulu tak confident, kita tak takut, tak mengganggu subjek kita. Silent shutter tu sangat-sangat membantu lah. Cuma silent shutter tu kita kena on kan. Kalau kita tak on, dia ada bunyi tu macam bunyi yang bukan dibuat-buat lah,
orang kata apa, bunyi electronic shutter lah. Benda tu kita boleh off kan. So tak ada bunyi lah, dia memang senyap lah bunyi dia. Yang ada tu lah saya cakap tadi, bunyi tu pun susah nak dengar. Dia bunyi apa ni, bunyi aperture yang tutup buka tu. Macam ni kalau saya shoot kan. Ni saya ada ambil gambar ni, tapi mungkin tak dengar kan. Memang senyap kan. Kalau kita tambah, kalau saya bercakap ni lagi tak dengar. Pasal dia tak ada shutter yang buka dekat depan sensor tu. Dari segi faster focusing tu memang sangat-sangat membantu lah, terutamanya untuk ambil subjek yang bergerak kan. Kita boleh tracking dia tu. Dan antara yang paling saya suka pakai tu lah, tracking lock tu. Dia tak sama macam AFC auto focus continuous tu. Itu lain, tu macam biasa orang shoot sukan kan, macam subjek tu bergerak dari depan, daripada mula starting point berlari tu, dia akan tracking terus kan. Yang ni focus tracking ni, dia macam dari sini ke sini, kita lock di subjek tu sini, dia akan follow je. Untuk subjek-subjek yang besar tu senang lah, yang tak kritikal sangat kan. Kita lock badan ni ke lock bahagian kepala tu kan, dia kan follow ke mana subjek tu bergerak lah. Macam untuk wildlife kan, wildlife gambar burung guna tengah terbang ke, gambar macam dekat Afrika safari yang harimau atau cheetah sedang kejar tu, benda tu memang membantu lah. Lagi satu yang eye tracking tu lah, eye focus tracking tu, memang dia membantu sangat lah. Macam kalau orang bercakap ni lagi senang kan. Yang ni orang sedang menari tau, menari dia lompat sini kan, masih lagi dia boleh fokus sharp dekat mata tu. ISO pun saya pakai tinggi, itu membantu lah. Dari segi handling ni, yelah, macam kamera ni baru kan, dia punya, walaupun dia brand dia Nikon, sebelum ni pun saya pakai Nikon, tapi dia punya button dia lain. Macam dia ada touchscreen kan, dia ambil masa juga untuk familiar dengan ni. Tapi bila lebih kurang seminggu lebih saya pakai, saya dah familiar lah macam mana nak adjust shutter dia punya ISO dekat touchscreen ni, dengan apa, nak adjust dia punya metering semua kan. Dia memang memudahkan lagi lah. So tak ada kita nak, senang cerita saya tak perlu buka buku manual pun untuk tengok benda ni, dan tak perlu nak google pun ni macam mana, so kita dah tahu lah. Cuma tu lah, benda ni tak sesuai lah untuk beginner kan. Pasal beginner dia kena tengok manual juga, dia kena belajar juga. Pasal beginner maksud saya ni yang memang dia tak tahu tentang kamera sama ada SLR atau DSLR. Pasal kalau dia beginner, ada yang function-function dalam ni dia tak tahu, AA apa ni, white balance, P mode, metering semua ni kan, dia mungkin tak faham. Haze kan, dia ada banyak dia punya terma-terma yang mungkin beginner tak faham lah kan. Pasal kalau dia memang dah pernah guna tu, dia tengok, dia tekan info dekat release ni, kalau nampak lah kan, dia tekan info dekat screen ni, dia dah tahu dah nak tekan mana kan, nak swing, nak tukar mana, nak tukar metering tekan mana kan, high shutter speed ke, focusing macam mana ke, quality tu fine raw, JPEG, so dia tahu kan. So maksudnya dia masih lagi perlu untuk advanced user lah. Kalau beginner beli, mungkin dia tak dapat memaksimumkan ni lah, pasal dia ambil masa mungkin lama juga lah nak belajar kan. Dan benda ni dia untuk press, bagi saya lebih sesuai Z6 berbanding dengan Z7. Z7 tu ni dia 45 megapiksel, yang ni 24 lebih. So 45 ni file dia besar, mungkin kita boleh reducekan file tu lah kan, reducekan separuh ataupun kita pakai medium fine lah. Ni kalau large fine dia 24 megapiksel, lebih kurang 11 atau 12 megapiksel satu file. So benda ni penting, pasal kalau kerja-kerja press ni dia nak email gambar tu cepat, so no point lah kita pakai 45 megapiksel, lepas tu klien atau bos kita nak gambar cepat, kita reducekan dia kepada apa ni, file yang kecil kan. Rugi lah, bukan rugi, buang masa lah. Sama ada kita boleh buat dua lah. Kita awal-awal lagi kita dah shoot medium fine, ataupun kemudian kita adjust dalam komputer, bagi dia file dia kecil. Macam ni 11-12 megapiksel ni senang kan. Terutamanya kadang kalau tempat-tempat line yang slow kan, kalau kita nak bayangkan kalau kita nak email gambar, transfer gambar yang 45 megapiksel lah, mungkin dekat 20 megabyte ke, tengoklah macam ni pun dah 11-12 megabyte satu gambar. So kalau tempat-tempat yang slow kita nak apa ni, nak emailkan gambar tu kan lambat kan. Kita baru-baru ni kita tengok Olympic pun ada dalam satu kenyataan Canon tu, dia ada sahkan yang kebanyakan fotografer dia guna, tak pasti kamera jenis model apa, tapi kebanyakan file yang dia filekan daripada Tokyo tu 6 megabyte saja.
Maksudnya file size tu lah 6 MB. Maksudnya bukanlah 12, 20 MB satu gambar. Itu sukan Olimpik tu, benda tu besar tu kan. Itu pun dah cukup besar untuk publication magazine ataupun buat macam-macam kan. So benda ni 11 megapiksel, 11 MB ataupun 12 MB satu gambar tu dah cukup memadai dah. Dah cukup besar dah untuk kegunaan kebiasaannya lah, untuk apa lagi surat khabar kan. Dan kelajuan dia pun dalam 11 ke lebih kurang frame per second kan. Tu pun dah cukup laju dah benda tu. Dan orang kata dulu yang orang risau sekali pasal bateri tak tahan kan. Bateri tak tahan lama lah. Yalah memanglah bateri tak tahan lama pasal kita tengok skrin, lepas tu masa fokus pun tengok skrin. Tapi untuk satu bateri charge ni, untuk lens yang wide angle macam ni, lebih kurang 300 shot tu dah cukup banyak dah. Macam kita pergi assignment kan. Contoh dulu zaman filem lagi, satu roll dalam 36 frame je. Memanglah kita boleh buat banyak-banyak frame kan. Bateri tu memang boleh tahan sampai ke petang kan, sampai ke malam masa bateri tu dia just manual kan. Tapi untuk satu assignment 300 shot tu, satu bateri 300 shot tu dah cukup banyak dah kan. Kita bukan nak shoot banyak benda pun kan. Kita dulu pun kita pilih-pilih gambar kan. Kita bukan nak shoot macam video, just shoot semua segala benda kita shoot kan. Kita pilih-pilih lah gambar mana yang kita rasa yang sesuai kita nak shoot, kita shoot lah benda tu. Bateri kita buatlah lebih, tak ada masalah benda tu. Macam saya bagi tahu sebelum ni lah, kalau untuk kerja saya press ni, contohlah ada perjumpaan di PMO, pejabat PM ke ataupun office kan, tak sampai 10 shot pun, buka pintu, masuk, salam, duduk, diri sembang-sembang je, keluar kan. Dah macam tu je. Kalau kita pakai burst pun dalam 20-30 shot je kan. Untuk 2-3 sama dah boleh, kita dah boleh jalan dah benda tu. Lagipun kita kurangkan sangat tengok sini kan. Kita ambil, kita shoot cukup. Bateri buat 2-3 satu hari, ada 3 bateri spare pun dah cukup dah benda tu. 300 shot tu dah banyak sangat dah tu. Kecuali dah semua benda kita nak shoot lah. Macam zaman sekarang ni ada yang saya tengok, ada setengah fotografer tu kadang-kadang, contoh daripada VIP turun kereta tu kan, daripada turun kereta dia mengekor, bukan mengekor, depan sampai dah naik ke dalam bilik apa tu, ballroom kan. Entah apa, banyak sangat gambar. Maksudnya daripada keluar kereta tu salam tu, itu shoot semua orang yang disalam tu, dia shoot sampai atas. Memang tak payah lah macam tu kan. So kita kena pandai lah pilih shot mana kita nak kan. Kalau kita nak ambil arrival dulu, ambil arrival sikit, dia salam 2 orang, ok cukup, lari naik atas, tunggu pula dia masuk dalam ballroom. Ok, dia salam sikit, shoot, dia duduk, shoot. Benda tu mudah lah kan. So siapa yang datang daripada background filem ni, dia kebanyakan dia tak membazir shutter, bukan nak jimat. Pasal bila yang sesiapa yang pernah datang daripada filem fotografi SLR, dia dah budget dah shoot apa yang dia nak. So benda tu tak adalah dia shoot semua kan. Dia dah tahu dah gambar apa yang dia perlukan. So dia dah tahu dah. Dia tak adakan shoot, orang kata macam video, macam segala macam benda dia continue dia shoot dah. Dia dah tahu, okay, ini gambar ni, ini dia mula-mula gambar kat sini, gambar kat sini, gambar kat sini, gambar kat sini. So dia dah plan dah. Kadang-kadang zaman filem dulu 36 shot tu untuk satu-satu assignment dah cukup dah. Paling banyak pun 3 lah. Tapi memang jarang lah nak buat apa banyak-banyak kan. Lagi pasal zaman dulu, zaman masa gambar masih banyak dicetak di surat khabar, story panjang, satu page kadang satu gambar tu je. Tak ada nak letak 4-5 gambar, tak ada. Pasal walaupun dulu surat khabar tebal, tapi ruang untuk berita tu banyak. So kadang-kadang berita-berita besar tu, contohlah PM ke apa, merasmikan sesuatu kan, sekeping gambar merasmikan sesuatu acara di atas pentas tu dah cukup dah. Tak ada gambar-gambar sokongan lain dah kan. So biasanya, maksud saya, apa yang saya nak bagi tahu, 300 shot untuk sekali cas bateri tu, untuk kerja biasa ni dah cukup dah. Takkan kita nak 1000 shot kan. Cuba untuk sport ke yang mana yang memerlukan lens yang panjang, telefoto yang panjang tu, mungkin dia perlukan bateri yang banyak lah. Pasal bila nak drive motor lensa 200-300 mm tu, dia makan masa sikit lah kan. So baru saya happy lah dengan prestasi Nikon Z6 II ni lah. Tak semestinya ni kamera ni lah kan. Kalau kamera brand lain tu, Sony ke Canon ke yang jenis mirrorless mungkin okey juga. Cuma saya tak ada peluang lagi untuk guna benda tu lah kan. So buat masa ni, kesimpulannya memang sesuai sangat lah. Lagi satu untuk orang yang orang kata dah berusia macam saya ni, 40 something ni kan, tak larat dah nak buat bag berat-berat dah kan. Saya buat kerja sekarang ni, lens ni 14-24mm, ada satu lagi 24-200mm.
24-200 tu kalau kita zoom dia bukan pergi FHF 6.3 kan, tapi dengan ISO yang 5000, 6000 pun masih okey kan. So jadi tak ada masalah sangat lah. Ok lah, itu dah kesimpulan saya. Untuk kerja seharian macam saya ni, kamera Nikon Z6 II ni dah perform cukup baik bagi saya lah. Dan mirrorless orang kata apa, is the future lah kan. Ok, terima kasih.